Kek TV KPM. Okay, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Syafiqah, kita akan dan juga penonton di rumah, kita akan bincangkan berkaitan tentang tasawuf Islam, etika dan peranan hakim. Jom kita tengok sama-sama apakah yang kita akan bincangkan dalam tajuk pembelajaran pada hari ini. Apa yang pelajar akan dapat dan apa standard kandungan dan standard pembelajaran yang mereka akan pelajari pada hari ini. Yang mana dalam standard kandungan pada hari ini kita akan ada di bawah tajuk memahami konsep asas sistem kehakiman Islam, dan standard pembelajaran adalah menghuraikan syarat pelantikan, etika dan peranan hakim dalam institusi kehakiman Islam. Yang mana pada hari ini kita nak murid-murid di rumah dan juga semua yang menonton pada hari ini memahami apakah maksud hakim dengan betul, menyatakan syarat pelantikan seorang hakim, menjelaskan 4 etika seorang hakim dan menghuraikan peranan seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman di mahkamah. Jadi itu yang kita nak kalau boleh pelajar dapat hari ini, Syafiqah. Jadi berkaitan tentang sebab etika dan peranan hakim ni sangat luas kalau kita nak tahu, Syafiqah. Bila sebut pasal hakimnya memang sangat berat kalau kita tengok. Tapi kita hari ini kita chill-chill, kita relax-relax, kita tenang-tenang, kita happy-happy untuk mudahkan. Sebab kalau kita rasa berat, maka beratlah kita akan dapat. Kita akan bawa betul benda tu berat. So jom kita tengok apakah isi pembelajaran pada hari ini. Boleh Syafiqah? Baik, boleh silakan, kita teruskan. silakan Ustaz. Kita tengok. Sebelum itu, saya nak tanyalah. Ini sebenarnya kita benda ni dah dipelajari sebelum ini. Okey, saya nak tanya mungkin murid-murid di rumah boleh fikir-fikir sejenak apakah yang dikatakan maksud hakim. Ke Syafiqah boleh jawabkan. Apa maksud hakim agak-agak, Syafiqah? Okey, kalau saya lah kan Ustaz, kalau maksud hakim ni bagi saya dia kena beri keputusan. Dia seseorang yang kena bagi keputusan, tapi dia kena adil lah. Kalau tak adil tu tak acil lah kan. Nampak kat situ orang-orang law dan nampak betul ke agaknya? Agaknya. Okey. Kita tengok apakah maksud hakim yang sebenar yang ada daripada Kamus Dewan dan buku teks Tasawuf Islam, yang mana hakim adalah seorang pegawai yang dilantik untuk mengadili sesuatu perbicaraan di mahkamah. Jadi apa yang Syafiqah sampaikan sebentar tadi tepat, yang mana hakim seorang individu yang mengeluarkan keputusan. Dia duduk, kalau kita tengok dekat mahkamah kan, hakim duduk kat atas, dia kedok-kedok. Itulah hakim sebenarnya. Dia yang mengeluarkan satu-satu keputusan dalam satu-satu perbicaraan. Jadi itulah hakim. Jadi tahniah. Syafiqah jawab tepat. Macam orang betul-betul orang yang arif tentang hal ini. Macam, okay? Jadi saya harap murid-murid di rumah juga faham dan jelas, boleh ingat apakah hakim itu. Jadi kalau kita tengok perbicaraan, okey, nampak hakim, inilah orang yang dilantik untuk membuat keputusan dalam satu perbicaraan. Dan kita dah tengok dah apa maksud hakim, dan murid-murid pun dah belajar sebelum ni, Syafiqah. Jadi nak jadi hakim ni macam mana? Senang-senang ke nak jadi hakim? Kan? Umur kecil-kecil boleh jadi hakim ke? Ke saya sekarang boleh jadi hakim kat sini? Rasa nak jadi hakim pasti ada syarat-syaratnya. Betul, Syafiqah? Betul. Kalau tak, Syafiqah pun boleh jadi hakim sekarang, betul? Dan juga penonton di rumah pun mungkin boleh jadi hakim. Jadi, jom kita tengok syarat pelantikan seorang hakim. Yang mana syarat pelantikan seorang hakim ni ada 5 je, Syafiqah. Ada 5, dan juga penonton rumah ada 5. Tak susah. Yang pertama, Islam dan beriman. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berilmu dan bijaksana. Serta yang kelima, sempurna panca indera. Kalau kita tengok, kenapa hakim ini mesti seorang Islam dan beriman? Kerana seorang hakim sekiranya dia orang Islam dan beriman, dia boleh menjalankan perbicaraan berdasarkan syariat Islam, dan juga boleh menjatuhkan hukuman ataupun dia boleh mengelakkan daripada jatuhnya hukuman itu, semuanya berdasarkan syariat Islam, berdasarkan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya apabila seorang hakim itu beriman, perkara yang paling ditakut sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebabnya Islam dan beriman menjadi syarat pertama sebagai seorang hakim. Yang kedua, nak jadi seorang hakim ni mesti baligh dan berakal. Tak jumpa lagi mana-mana hakim kat dunia ni umur dia 5 tahun jadi hakim. Tak ada. Tak jumpa lagi kat dunia ni yang mana orang yang kurang waras tu jadi hakim. Tak ada. Jadi kenapa Islam meletakkan baligh dan berakal? Kerana seorang yang baligh, seorang yang berakal, pastinya pemikiran mereka ni matang. Mereka boleh membuat satu keputusan yang jitu, yang tepat, tidak menyalahi undang-undang, dan boleh berfikir menimbang tara sama ada perkara ini benar ataupun tidak benar. Sebab
sangat-sangat penting. Bukan kata orang tu, kalau nak buat satu keputusan di mahkamah ni perkara yang paling getir. Jadi dia kalau kanak-kanak dia baru nak buat keputusan dah nangis. Jadi macam tu jadinya. Jadi perkara paling penting dalam apa nama dia, nak jadi seorang hakim, mestilah balik dan berakal. Islam meletakkan di situ. Dan yang ketiga, nak jadi seorang hakim mesti adil. Kenapa mesti adil? Kerana keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, kalau seorang hakim ini, dia bersifat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, dia membuat keputusan maksudnya tidak berpihak pada mana-mana. Sama ada pihak tertuduh atau pihak yang menuduh. Okey, jadi dia boleh tengok berdasarkan mestilah nak buat keputusan, mesti dah berdasarkan bukti, berdasarkan kepada saksi-saksi, baru dia boleh membuat keputusan. Dan pastinya bila seorang hakim itu adil, maka kesemuanya pastinya akan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, seorang hakim itu mesti berilmu dan bijaksana. Kalau tak berilmu, macam mana dia nak berijtihad mengeluarkan hukuman ataupun menjatuhkan satu-satu hukuman kepada pesalah. Dia mesti nak buat tu mesti ijtihad. Ijtihad ni mengeluarkan sesuatu hukuman berdasarkan ataupun mendatangkan satu penyelesaian berdasarkan kepada sumber-sumber penyelidikan yang dia ada. So, hakim kena buat ijtihad. Nak berijtihad mestilah berilmu, mestilah bijak. Dan akhir sekali adalah sempurna panca indera. Seorang hakim pastinya kena ada penglihatan yang baik. Kerana dia kena tengok suasana sekeliling. Kena ada pendengaran yang sempurna. Kerana dia nak dengar apa saksi-saksi dan hujah-hujah peguam-peguam dan juga mereka yang tertuduh dan yang dituduh. Dan yang ketiga, seorang hakim juga perlu mempunyai pendengaran ataupun percakapan pertuturan yang baik, kerana dia nak mengeluarkan sesuatu hukuman tu berdasarkan daripada tuturan. Okey, jelas tak Syafiqah kat situ? Jelas sangat, Ustaz. Alhamdulillah kalau itu jelas. Itu syarat pelantikan hakim. Kena adil, kena berilmu, kena bijaksana. Ya, Ustaz. betul. Macam Syafiqah. InsyaAllah. Amin. Okey, jadi dengan situ, maka kita dapatlah kat sini jelaskan apa tu hakim, apa itu syarat pelantikan hakim. Baik. So, saya nak uji sikit Syafiqah ni, boleh? Boleh, saya nak uji boleh. Syafiqah dan juga murid-murid di rumah. Boleh okey. sekali jawab, okey? Okey, ujian dia. Berdasarkan kefahaman, simple je, soalan senang. Berdasarkan kefahaman anda, jelaskan 3 syarat pelantikan hakim. Okey, Ustaz? Okey, boleh Syafiqah. Murid-murid, jom sama-sama kita jawab. Jom. Yang pertama, dia mesti seorang yang beriman. Betul, beriman kepada Allah. Okey, yang Tania, kedua, saya beriman. ambil dia mesti seorang yang adil. Ya, betul, ada adil. Dan yang ketiga, saya ambil dia mesti seorang yang berilmu dan bijaksana. Okey, betul. Cukup sempurna. Saya sediakan ini 3 skema je 3. Nak cukup 5 tadi tak. Tapi betul, tepat. Tahniah, beri tepukan. Beri tepukan untuk semua. Okey. Tahniah pada Syafiqah di atas. Jadi jelaslah kat sini. Nak jadi seorang hakim bukan mudah. Pastinya kena timbang tara. Kat Malaysia pun nak jadi hakim bukan mudah. Kat mana-mana pun. Betul tak? Bila ada exam ataupun peperiksaan yang perlu diorang tempuhilah untuk menjadi seorang hakim yang adil. Didik TV KPM